Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu semua. Hari ini kita akan mempelajari tajuk nusaku pada unit 13 iaitu jadikan inspirasi. Baiklah, sebelum kamu buat aktiviti yang seterusnya, cikgu mahu kamu tahu objektif pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Iaitu pertama sekali, kamu dapat menyanyikan lagu nusaku dengan irama Boria. Yang kedua, kamu dapat menyatakan maksud rangkap lagu nusaku. Baiklah, mesti semua murid-murid tertanya-tanya, apakah itu Boria? Boria ni merupakan satu jenis teater yang amat popular di negeri utara, khususnya Pulau Pinang. Ingat je, kalau Boria ni akan berkait dengan negeri utara. Apa negeri utara tu? Pulau Pinang. Dan persembahan Boria ni ada dua bahagian iaitu lawak jenaka ataupun lakonan dan yang kedua nyanyian. Maksudnya ada dua gabungan lah. Satu bahagian akan ada lakonan lah. Maksudnya kamu perlu lakonkan satu babak. Dan yang kedua kamu perlu menyanyikan lagu mengikut irama yang kamu pilih lah. Dan dalam Boria ni, peralatan muzik tidak ditetapkan. Maksudnya, kamu boleh guna apa-apa sahaja alat muzik yang kamu mahu supaya persembahan Boria kamu tu jadi lebih menarik dan meriah. Yang keempat, aspek yang penting ialah keupayaan para pemuzik membawakan irama tersebut dan dapat mengiringi nyanyian tukang karang. Apa maksudnya nyanyian tukang karang ni? Tukang karang ni orang yang akan mengetuai nyanyian Boria tersebut. Itulah maksudnya nyanyian tukang karang. Okey? Mari kita tengok macam mana Boria ni dipersembahkan. Aspirasi, prestasi, saja terpuji. Motor tergoda. Okey, cikgu rasa semua sudah tengok persembahan Boria sebentar tadi. Jadi cikgu rasa kamu dapat lakukan tugasan yang cikgu akan suruh kamu buat ni. Mudah sahaja. Okey, pertama sekali kita akan buat aktiviti. Yang pertama itu Boria Jom. Maksudnya kita akan menyanyi. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 91. Assalamualaikum, pembuka kata. Salam semua, bersua kita. Boria nusaku, tajuk cerita. Kami empat wira menyampai berita. Bahasa Melayu, bahasa bangsa. Sematkan di jiwa setiap masa. Jadikan bahasa identiti nusa agar bergema ke antara bangsa. Ada di bawah ke mana-mana. Budaya disanjung sini dan sana. Jadi diri belia mestilah didera. Moga menarik menambah pesona. Air di
bicara, menyusun jadi. Inilah kisah kami berperi. Ampun dan maaf harap diberi. Sekian saja kami undur Rasa diri. kamu semua sudah tahu macam mana cara kita nyanyikan lagu Nusaku mengikut irama Boria. Tapi jika kamu tidak dapat tangkap irama tersebut, kamu boleh lihat semula video sebentar tadi. Okey? Pastikan kamu dapat ikut irama Boria tersebut supaya dapat capailah objektif pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Yang kedua, aktiviti kedua, kita akan cari sama-sama maksud setiap rangkap lagu Nusaku. Okey, mari kita lihat rangkap yang pertama. Okay, cikgu bacakan dahulu. Assalamualaikum pembuka kata, salam semua bersua kita. Boria Nusaku tajuk cerita, kami 4 ira penyampai berita. Okey, kamu lihat di sini ada satu perkataan yang cikgu telah warnakan. Okey, cikgu mahu kamu tahu maksud perkataan ini. Yang pertama, Nusaku. Nusaku bermaksud tanah air ataupun negeri tempat tumpah darah. Maksudnya di mana kamu dilahirkan. Sudah tentu semua lahir di Malaysia. Okey? Itulah maksud perkataan Nusaku. Okey. Cikgu mahu kamu semua tulis setiap maksud rangkap lagu Nusaku ini pada buku teks atau kamu boleh tulis pada buku penulisan kamu semua. Okey. Maksud rangkap yang pertama ni ialah Alif dan rakan-rakannya mengucapkan selamat sejahtera dan mengalu-alukan para hadirin. Okey, ini samalah macam kalau kamu mau buat persembahan, kamu akan bagi kata-kata aluan macam Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu dan puan-puan dan tuan-tuan. Itu contoh kata-kata aluan. Samalah macam Alif, situasi Alif dan rakannya sebelum memulakan persembahan, mereka akan berikan kata-kata aluan. Okey, seterusnya kita pergi kepada rangkap kedua. Okay, cikgu bacakan dahulu. Bahasa Melayu, bahasa bangsa, sematkan di jiwa setiap masa. Jadikan bahasa identiti Nusa agar bergema ke antara bangsa. Okey, ada 3 perkataan cikgu telah warnakan. Yang pertama, sematkan. Apakah maksud perkataan sematkan? Sematkan maksudnya kamu simpan di dalam hati. Apa yang kamu simpan? Nasihat, pesanan, suatu perkara yang berharga lah kan kamu akan simpan dalam hati. Kamu akan ingat sampai bila-bila. Yang kedua, identiti. Perkataan identiti membawa maksud sifat-sifat yang terdapat pada seorang ataupun suatu perkara. Identiti ni apa? Macam contohlah. Kamu tengok sifat-sifat orang ni. Contoh dia baik, lemah lembut, cakap dengan sopan. Kamu tahu itu Adira. Adira jenis yang orang macam tu. Cakap sopan, lemah lembut. Kamu tahulah dia jenis macam tu. Itu yang dicakapkan sebagai identiti. Bergema ini pula ialah bunyi yang berulang-ulang. Biasanya suara kamu bergema dalam apa? Dalam tempat yang luas dan tertutup. Contoh dewan. Itu bermaksud suara kamu bergema bila kamu bercakap. Itu yang dimaksudkan dengan bergema. Maksud keseluruhan rangkap kedua ialah bahasa Melayu ni merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu ini perlu disematkan dalam jiwa agar menjadi identiti negara di persada antara bangsa. Kamu tahu kan bahasa Melayu ni merupakan penghubung antara semua kaum. Itulah disebutkan sebagai bahasa kebangsaan. Maksudnya semua orang di negara kita menggunakan bahasa Melayu untuk bercakap antara satu sama lain. Maksudnya kaum Melayu akan bercakap dan kaum India cakap bahasa Melayu. Takkanlah India cakap dengan kaum Melayu dan gunakan bahasa India. Tak fahamlah kan? Itu maksudkan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu ni juga perlu disematkan dalam jiwa.
Yang mana kamu perlu simpanlah dalam hati. Bahasa Melayu ni sangat bermakna sebagai rakyat Malaysia. Sebab dia merupakan salah satu identiti. Maksudnya salah satu lambang ataupun kebanggaan negara kita. Kalau bahasa Melayu je kita tahu, oh ni merupakan bahasa negara Malaysia. Maksudnya persada antarabangsa. Semua orang di dunia ni dapat tahu bahawa bahasa kita, bahasa negara kita iaitu Malaysia merupakan bahasa Melayu. Okey, faham kan maksud rangkap yang pertama dan kedua? Okey, kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Okey, cikgu bacakan dahulu. Adat dibawa ke mana-mana, budaya disanjung sini dan sana. Jati diri belia mestilah dijana, moga menarik menambah pesona. Okey, di sini ada 3 perkataan yang cikgu telah warnakan. Yang pertama, disanjung. Disanjung bermaksud kamu perlu menghargai sesuatu perkara. Dan yang kedua, jati diri, maksudnya lambang kepribadian seseorang individu. Yang ketiga, persona, maksudnya daya tarikan ataupun sesuatu yang membuat kamu terpikat, memukau pandangan kamu, macam itulah contoh maksud persona. Okey, keseluruhan maksud rangkap yang ketiga bermaksud kita perlu mengamalkan adat resam negara. Budaya kita perlu disanjung di mana juga kita berada. Belia perlulah mengekalkan jati diri agar dapat menarik minat masyarakat luar. Seperti yang kamu tahu, negara Malaysia ni mempunyai pelbagai adat, kaya dengan adat resam dan juga budaya. Sebab apa? Sebab kita ni mempunyai pelbagai kaum. Ada kaum Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Bajau dan sebagainya lah. Yang mana dalam setiap kaum ni tidaklah sama adat resam dan budaya. Sebab tu walaupun di mana kita berada, kita perlu amalkan adat resam yang kita ada. Asalkan dia tidak bertentangan lah dengan agama ataupun kepercayaan kita. Manakala budaya ni pula ialah kepercayaan yang telah diturunkan turun-temurun. Misalnya contohnya lah perayaan. Perayaan kita rayakan sehingga kini, contoh. Kaum Melayu merayakan Hari Raya, kaum India merayakan Deepavali, kaum Cina merayakan Tahun Baru Cina. Okay, contoh, itu contoh-contoh budaya kaum. Kenapa kita perlu sanjung ataupun hargai setiap budaya ni? Supaya budaya tersebut tidak lenyap macam tu je lah, tidak akan terhapus begitu sahaja. Jadi macam mana cara kita hidupkan kembali adat resam dan budaya ni? Kita sebagai apa? Rakyat ataupun orang belia yang dipanggil sebagai belia, orang muda-muda ni, generasi muda ni, perlulah mengekalkan jati diri. Jati diri maksudnya kepribadian yang kita ada. Contoh kamu sebagai kaum Melayu. Okay, kamu ada kepribadian sendiri. Contoh, kamu perlu hormat ibu bapa, perlu cakap dengan adab yang sopan, bercakap lemah lembut, tidak boleh berkasar, hormat orang tua. Okay, itu contoh jati diri lah yang perlu ada dalam diri kamu sebagai rakyat Malaysia. Tidak kira kaum apapun. Okay? Sebab apa? Supaya kepribadian tersebut orang tengok kamu, wow, bagusnya dia ni cakap lemah lembut, menghormati orang tua. Jadi orang lain ataupun masyarakat luar ni maksudnya apa? Masyarakat daripada luar negara dapat tengoklah kepribadian kamu sebagai seorang rakyat Malaysia macam mana. Okay, dan jika kamu menunjukkan kepribadian baik, sudah tentu orang lain juga akan sukalah dengan kepribadian yang kamu tunjukkan. Diorang pun mahu contohi kepribadian yang kamu
telah tunjukkan kepada mereka. Okey, itu sebab apa kita perlu tunjukkan kepribadian yang baik. Okey, yang terakhir pada rangkap keempat, cikgu bacakan. Akhir bicara menyusun jari, inilah kisah kami berperi. Ampun dan maaf harap diberi, sekian sahaja kami undur diri. Okey, ada satu perkataan cikgu warnakan berperi yang bermaksud berkata, berucap ataupun bercerita. Okey, melalui setiap rangkap lagu tersebut kamu dapat lihatlah bahawa Alif dan rakan-rakannya ni melakukan persembahan boria dengan pelbagai pesanan, ucapan, penceritaan tentang apa? Tentang negara kita. Okey, dalam maksud rangkap yang keempat ini, Alif dan rakan-rakannya memohon maaf ketika menyampaikan pesanan melalui boria. Kenapa dorang memohon maaf? Sebab dorang takut semasa dorang melakukan persembahan boria tersebut ada tersinggung mana-mana hati penonton tersebutlah. Seperti yang kamu lakukan di akhir persembahan, kamu akan cakap macam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kamu cakaplah, saya menyusun jari, meminta maaf atas kekurangan saya, yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Itu contoh macam mana kamu mengakhiri persembahan. Macam tu jugalah maksud dalam rangkap yang keempat ini. Okey, cikgu rasa kamu sudah faham keempat-empat maksud rangkap lagu Nusahku. Sekarang cikgu mau bagi kamu tugasan pada hari ini. Pertama sekali, cikgu mahu kamu rakamkan audio atau video kamu menyanyikan lagu Nusahku mengikut irama sebentar tadi. Irama apa? Irama boria. Okey? Kamu tengok persembahan boria tu. Dorang menyanyi, melakukan aksi persembahan yang menarik. Okey, kamu boleh ikut contoh tadi ataupun kamu boleh rakamkan audio kamu menyanyi mengikut irama boria. Yang kedua, cikgu mahu kamu jawab kuis berkaitan maksud rangkap lagu Nusahku yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Macam mana mau jawab kuis tu? Okey. Okey, ni kuis yang cikgu akan berikan di dalam grup. Okey, link tu cikgu akan berikan di dalam grup. Sebelum kamu menjawab, pastikan kamu tulis nama penuh kamu. Okey, supaya cikgu tahu siapa yang telah menjawab dan siapa yang belum menjawab kuis ini. Okey. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini, cikgu mahu simpulkan beberapa isi penting. Yang pertama, kenapa cikgu letakkan gambar negaraku? Kenapa cikgu letakkan gambar bendera Malaysia di tengah-tengah? Bendera ini merupakan lambang ataupun identiti negara kita, yang mana menjadi kebanggaan negara kita lah. Kan tidak lama lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan. Okey. Kamu kena tahulah kenapa kita pilih warna biru, warna merah, warna kuning. Setiap ni ada maksudnya tersendiri yang merupakan lambang negara kita. Okey, cikgu telah keluarkan 3 kata kunci yang penting, iaitu adat, budaya dan bahasa. Okey, pertama sekali, kenapa cikgu katakan adat ni penting? Adat ni merupakan cara hidup yang mana contohnya tingkah laku ataupun kepercayaan yang kamu pegang. Okey, contoh adat bercukur, perkahwinan, adat perkahwinan. Adat perkahwinan ada contoh-contohnya lah. Kalau kaum Melayu dia perlu merisik, bertunang. Itu contoh-contoh adat lah. Kalau kaum-kaum lain pun ada adat-adatnya yang tersendiri. Okey. Yang kedua, budaya. Budaya ni apa? Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun. Contohnya apa? Contoh perayaan. Okey. Perayaan yang ada Malaysia banyak. Contoh
Perayaan kaum dusun, pesta menuai, unduk ngadau tu kan. Okey. Kalau Melayu, Hari Raya. Kalau Cina, Tahun Baru Cina. Kalau India, Deepavali. Itu maksudnya budaya. Maksudnya apa-apa cara hidup yang kamu telah amalkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Manakala bahasa pula, kita hanya ada satu bahasa rasmi, bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni telah menghubungkan pelbagai kaum. Seperti yang kamu tahu, dalam negara kita ni ada pelbagai kaum. Dan kenapa kita perlu guna satu bahasa saja? Sebab daripada satu bahasa ini iaitu bahasa Melayu ni telah dapat menghubungkan kita untuk memahami antara satu sama lain. Contoh, kaum India dan Cina dapat faham antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab diorang gunakan bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu. Okey. Kamu dapat simpulkanlah bahawa adat budaya bahasa ni saling berkaitan. Dan dalam adat dan budaya bahasa ini mempunyai kepelbagaian, keunikan masing-masing yang kita perlu hargai. Maksudnya kita perlu sanjung sampai bila-bila. Walaupun kita berada jauh daripada negara kita, kita perlu bangga sebagai rakyat Malaysia. Sebab ketiga-tiga kata kunci yang cikgu keluarkan ni merupakan elemen penting yang dapat membentuk jati diri kamu sebagai rakyat Malaysia. Jati diri itu apa? Kepribadian kamu sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey. Nampaknya itu sahaja pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid